sumbangan untuk sekolah tahfiz di Bandar Baru untuk pelajar-pelajar ini. Kalau tuan-tuan ingin untuk menyumbang, saya akan sediakan satu tamu khas pada malam ini. Yang itu saya terus saja memberi laluan terus kepada Ustaz Jafri untuk memimpin majlis kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wad din asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT yang limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Dengan limpah kurnia inayah dan taufik kita dapat bersama-sama pada malam ni, insya-Allah untuk kita saya Jamat dengar sikitlah perkongsian sambil-sambil kita nak tunggu untuk solat isyak. Waktu ni dia panggil waktu prime time. Prime time. Kalau tuan-tuan biasa dengan bidang dalam media arus perdana ni time paling mahal sekali untuk iklan. Kalau buat apa pun program time ni memang sambutan dia sangat tinggi. Waktu tuan-tuan, Saudara Ala Zaman, kita dekat Allahumma salli ala Zaman, tanyalah ustaz. Saudara Syekh Muhammad, kalau dekat TV tu tanya ustaz tu kita buat pagi-pagi pukul 6.30 pagi. Saudara Allah Syekh Muhammad, biasa viewer dia 400 ke 600 ribu orang tengok. Banyak. Tuan-tuan lagi ramai. Yang ni first time saya main bukan bulan Ramadan tempat ni. Selalu main bulan Ramadan je. Memang full lah tiap Ramadan lah. Saya semua. Jadi tuan-tuan, Saudara Allah Syekh Muhammad, tapi drama pukul 7 petang. Drama pukul 7 petang. Tuan-tuan tengok tak drama tu? Tuan-tuan tak tengok lah, main masjid. Dan drama pukul 7 petang tu tuan-tuan, kurang sikit ya viewer dia daripada tanya lah ustaz. Kurang sikit. Tuan-tuan tahu berapa? 12 juta. 12 juta orang tengok drama pukul 7 petang. Pasal apa? Prime time. Ni tuan-tuan main duduk dekat masjid, tuan-tuan memilih untuk duduk pada prime time tu di masjid. Dan apa yang akan kita dapat, Saudara Allah Muhammad, bila kita duduk ni? Yang kita akan dapat nanti kita akan sebut di hujung rancangan lagi. Apa kelebihan tuan-tuan tadi semayang maghrib tadi ni?
tunggu sampai habis, kita tunggu sampai duduk dalam kuliah, sampai semayang isyak. Apa kelebihan dia? Tuan-tuan tunggu lagi, kita akan sebut di hujung program kita lagi. Darjat ini tuan-tuan, satu benda yang kita boleh dapat di dunia dan kita boleh dapat di akhirat. Orang yang beriman kepada Allah, dia tidak begitu mengharapkan darjat sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad di sisi manusia. Yang dia mengharapkan itu ialah darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dewan Bahasa dan Pustaka mentakrifkan, mendefinisikan darjat ini sebagai tingkatan ataupun taraf kedudukan dalam masyarakat. Biasanya ditentukan atau dipengaruhi daripada asal keturunan, harta benda dan kekayaan, tingkatan kedudukan dan berbagai lagi. Kalau orang yang ada darjat yang tinggi dalam masyarakat, biasa dia dapat kemuliaan, dia dapat kelebihan. Kita duduk atas highway, tiba-tiba jalan duduk jam, tahu-tahu bunyi siren, tepi, dia bunyi suara. Kita pun apa ni tepi lah. Tengok-tengok tuan-tuan, menteri lalu, tengok-tengok orang besar lalu, kita pun terpaksa ke tepi. Pasal apa? Darjat dia tinggi lebih daripada kita. Sampai dekat tol kita pun kena berhenti beratok. Pakai pula RFID. Tuan-tuan tahu maksud RFID itu apa? Tuan-tuan tahu? Reverse forward ID buatnya. Gitulah. Kita pun berhenti kat tol, depa tak payah berhenti kat tol, depa terus saja. Pasal apa? Darjat tinggi. Sallallahu alaihi Muhammad. Pi pula makan kenduri. Sallallahu alaihi Muhammad. Jamuan duk ada. Kita pun subhanallah di beratoklah tunggu nak ambil buffet. Depa tak payah beratok, depa duduk kat meja, orang tolong mai hidang. Pasal apa? Darjat yang tinggi di sisi manusia. Saya siapa? Hebat tak? Seronok lah. Seronok lah. Siapa kata tak seronok? Dapat darjat yang tinggi di sisi manusia, seronok lah. Kita nak main masjid ni, dan nak main. Oh, nak pergi masjid ni, semangat. Main parking tak ada, pusing. Lelah balik tu. Tapi main tengok, ada VIP parking kat depan, zas masuk. Kan seronok. Pasal apa? Darjat yang tinggi di sisi manusia. Kita tak harap yang tu. Yang kita harap ialah darjat kita yang tinggi di sisi Allah. Kalau manusia tak pandang kita tinggi pun no problem. Yang kita harap ialah darjat kita tinggi di sisi Allah SWT. Yang tu yang kita nak cari. Tuan-tuan buat catatan elok-elok malam ni. Sebab kita nak bagi kat tuan-tuan ni, sallallahu alaihi Muhammad, tingkatan darjat. Macam mana kita nak cari darjat, dan akhirnya, endingnya kita nak bagi beberapa amalan yang boleh meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Boleh tuan-tuan. Tuan-tuan ni okey tak okey ni? Macam tak okey tak ni? Tuan-tuan jangan risau, nampak dah tu. Hidang elok dah cantik kalau Allah. Tuan-tuan bertahan sampai lepas isyak lagi. Tuan-tuan nampak hidang tu? Tuan-tuan tahu hidang tu kat siapa? Kat kami. Kat kami. Tuan-tuan boleh dapatkan makanan masing-masing di rumah masing-masing, insya-Allah sekejap lagi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tingkatan darjat kita di sisi Allah ni tuan-tuan, dia ada 3 ataupun 4 peringkat ataupun 4 jalan. Yang 4 jalan ini berturutan. Dia kena pi start daripada nombor 1, 2, 3, 4. Dia tak boleh 4 dulu, kemudian baru 1 tak boleh. Dia tak mau nak jadi. Dia boleh jadi, tapi dia tak sempurna. Dia kena ikut susunan dia 1, 2, 3, 4. Yang pertama, peringkat pertama untuk mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah, nombor 1 sekali, nama dia ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam surah Yusuf ayat ke-76, narfa'u darajatim man nasha'
wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Sadaqallahu azim. Yakni dan dengan ilmu pengetahuan kami tinggikan pangkat kedudukan siapa yang kami kehendaki, dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Ayat ni cerita Allah akan bagi pangkat darjat kedudukan kepada siapa-siapa yang dia kehendaki, dan Allah kaitkan darjat dan kedudukan di sisi Allah tu dengan ilmu. Lagi tinggi ilmu dia, lagi banyak ilmu dia, lagi tinggi darjatnya di sisi Allah SWT. Lagi Allah sebut, Allahumma salli ala Muhammad, dalam surah Al-Mujadalah ayat 11. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan, yakni daripada kalangan kamu, dengan beberapa darjat. Subhanallah. Nombor satu sekali, nak kena cari ilmu. Nak cerita, saya nak dapat darjat yang tinggi di sisi Allah, start mula ngaji dulu. Ngaji dulu. Kena duduk dalam majlis ilmu dulu, kena mujahadah dulu, duduk dalam majlis ilmu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab tu Nabi SAW suruh sangat kita mengaji. Nabi suruh sangat kita mengaji. Idza marartum birriyadil jannah farta'u. Kalau kamu lintas di satu tempat nama Riyadul Jannah, taman syurga, farta'u, mai singgah. Sahabat tanya, ma Riyadul Jannah ya Rasulullah, apakah itu taman syurga Rasulullah? Al-halaqatu dzikr, atau fi riwayatin ukhra al-majalisul ilm. Sahabat Nabi kata apa? Majlis-majlis zikir, atau satu riwayat sebut majlis-majlis ilmu. Tuan-tuan nak duduk dalam taman, tuan-tuan nampak taman syurga, singgah. Taman syurga tu apa? Majlis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang tempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan jalan dia untuk masuk syurga. Hadis sahih. Dan sallallahu alaihi Muhammad. Allah memudah jalan apa? Masuk syurga. Sallallahu Muhammad. Orang yang darjat tinggi masuk syurga. Nak dapat masuk syurga, menuntut ilmu. Cari jalan. Subhanallah. Surau Taman Medan ni tuan-tuan, surau Taman Medan tu kan? Ni dia antara surau yang banyak majlis ilmu. Banyak majlis ilmu. Tahniah saya ucapkan kepada ahli jawatan kuasa, pengurusi dan ahli jawatan kuasa, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Surau kita ni, termasuk juga tahniah kepada Haji Abdullah bin Din, Biro Makanan. Saya nampak nama dia atas sana tu, dia ikat serban, nampak, oh Haji Abdullah bin Din, Biro Makanan. Oh dahsyat ni, orang penting tu. Jadi subhanallah, punya banyak orang duk main mengaji ni, subhanallah tuan-tuan. Tapi ingat ramai lagi yang tak main mengaji. Ni ramai dah main mengaji ni kira banyak lagi ni, tapi ramai lagi yang tak main. Pasal apa tak main? Pasal apa orang tak teringin nak main? Sebab benda besar sikit orang dapat. Lagi besar dia, lagi sikit orang dapat. Lagi hebat Allah nak bagi, lagi sikit orang dapat. Sebab tu kita ni tuan-tuan, lagu mana pun kalut, lagu mana pun susah, lagu mana pun sibuk, macam mana pun kelang kabut, tolong luangkan masa main menuntut ilmu. Main. Dia bukan tunggu muda, tua tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya ni tak apa dah pencen-pencen dah, duduk rumah Ustaz, kuliah-kuliah dah dulu-dulu duduk pindah. Dak menuntut ilmu minal sallallahu alaihi Muhammad, minal mahdi ilal lahdi. Daripada duduk atas buayan untuk ilmu dah, mak kita duduk ajak dah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mak ajak duduk ajak apa? Ajak tauhid dekat Allah. Ni asal-asal. Dan sampai mati orang ajak, dalam kubur ni orang ajak lah. Sallallahu alaihi Muhammad.
akan datang kepada kamu 2 malaikat. Janganlah kamu takut dan gentar. Mereka juga merupakan makhluk Allah seperti kamu juga. Kata. Kawan duduk bawah tu kata apa? Tok Imam sembang beli metro tengok. Baru tahu takut tak takut. Mana ada orang tak takut malaikat munkar nakir. Tapi nak cerita ilmu tu dia ajak lagi sampai macam tu. Tolong cari jalan menuntut ilmu. Tolong carilah jalan ngaji. Kalau boleh, jangan ada sehari pun terlepas daripada menuntut ilmu. Angkat tangan pagi-pagi, jangan tinggal doa ni. Allahumma inni. Tu tulis tu. Ingat tak ya? Doa nak baca tiap-tiap pagi. Kalau kita jadi imam semayang, tolong baca doa ni bagi makmum kita bagi amin sekali. Doa pagi hari yang diajak oleh Nabi SAW. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Penting tak? Pentinglah doa tu. 3 benda ni lah duk cari tiap-tiap hari. Allahumma inni as'aluka, wahai Tuhanku, kurniakanlah kepada aku apa ni? Ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat. Kemudian wa rizqan tayyibah, rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbala, amal-amal yang diterima. Sebab takut mayang subuh Allah tak terima. Takut puasa sunat Allah tak terima. Sedekah sampai tak habis duit Allah tak terima. Tak mahu. Nah, kita nak cari ilmu yang bermanfaat. Jadi tuan-tuan, bahkan Nabi SAW sendiri menghafaz ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi sedangkan sallallahu alaihi Muhammad, ilmu yang tertinggi ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau cerita, kalau Allah angkat darjat manusia dengan ilmu ni, maksud Nabi SAW punya darjat paling tinggi. Sebab Nabi SAW manusia yang paling alim. Semua cabang ilmu yang kita mengaji sampai ke hari ni, semuanya turun puncanya daripada baginda Rasul SAW. Dalam sebuah riwayat, sallallahu alaihi Muhammad, dalam sebuah riwayat menyebutkan, ana madinatul ilm wa aliyu babuha. Dalam sebuah riwayat, aku kota ilmu dan Ali itu pintu dia. Sebuah riwayat sebut. Sahabat-sahabat Nabi ini merupakan pintu kepada ilmu. Yang diambil daripada siapa? Daripada baginda Rasul SAW, merupakan kota ilmu. Dan jadi asas ibadat tu sendiri perlu kepada ilmu. Nak sembahyang kena ada ilmu. Nak buat ibadat kena ada ilmu. Solat tak ada ilmu boleh jadi tak sah. Solat tak ada ilmu boleh jadi sah tapi tak diterima. Solat tak ada ilmu boleh jadi sah, boleh jadi diterima tapi dipadam oleh Allah. Solat tak ada ilmu boleh jadi sah, boleh jadi diterima tapi nanti pahala pergi bagi ke orang habis. Pasal apa? Pasal solat tak ada ilmu. Sallallahu alaihi wasallam. Dia ni Allahumma salli ala Muhammad. Banyak benda lah kita duk buat tiap-tiap hari, buat amal tak ada ilmu. Pasal apa buat tu? Pasal tu imam buat, tu saya buat. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita nak buat ni biar ada ilmu. Tok imam tak buat, kita buat. Pasal apa? Pasal kita mengaji, kita nak buat. Lepas ambil wudu, sallallahu alaihi Muhammad, kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad, man tawadda'a, siapa yang berwudu, wa man man tawadda, siapa yang berwudu, kemudian dia perelokkan wudu dia, thumma qala, kemudian dia kata ataupun dia baca, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni
minal mutatahhirin. Tadi lepas wuduk dia baca tak doa tu? Siapa baca angkat tangan? Siapa baca angkat tangan? Siapa yang tak baca angkat tangan? Siapa yang lupa baca doa tadi tu? Tahu tak pasal apa lupa baca tak baca? Pasal tak ambil berat. Tahu pasal apa tak ambil berat? Pasal tak rasa hebat. Kalau setiap kali lepas ambil wuduk orang bagi RM1,000, agak-agak nak lupa tak? Lepas ambil wuduk baca doa. Tu tunggu kat depan pintu tu. Ambil wuduk. Tu Haji baca doa ni, baca nak ambil RM1,000. Agak-agak ingat tak? Agak-agak ingat tak? Agak-agak nak baca. Faham tak faham aku tanya ni? Faham tak? Agak-agak nak ingat tak? Oh, mesti ingat. Saya baca. Pasal apa? Lu dapat RM1,000. Tuan-tuan tahu tak tuan-tuan dapat apa kalau lepas wuduk tuan-tuan baca doa tu? Maka futihat lahu, akan dibuka baginya Sayyidina Anas Muhammad 8 pintu syurga, dan dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang dia suka. Sayyidina Anas Muhammad. Bukan hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Bukan benda, bukan 1,000 syurga. Cantik pintu ni boleh masuk? Boleh. Yang ni lagi cantik boleh masuk? Boleh. Yang ni lagi cantik nak masuk ni boleh? Boleh. Mana-mana boleh masuk? Mana-mana pun boleh masuk pintu syurga. Tahu buat apa? Baca doa lepas wuduk. Siapa baru tahu malam ni kata macam tu besar fadilat dah. Duk beramai 50 tahun dah. Baru hari ni kata, oh ya Allah, besarnya rupanya doa lepas ambil wuduk. Baru tahu hari ni. Alhamdulillah, main gaji. Alhamdulillah, main. Lepas pada ni ambil wuduk, Masya Allah, subhanallah. Allah, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah, majani bertawbin ujar. Pasal berasa hebat buat amal dengan ilmu. Semua asas pada penerimaan ilmu, penerimaan amal yang kita buat dalam kehidupan kita seharian, punca dia balik pada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, peringkat pertama yang namanya nak mencari darjat yang tinggi di sisi Allah, peringkat mula sekali kena mujahadah, cari ilmu. Salli ala sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sebut, hadis riwayat Ibnu Majah an Abi Dzar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Dzar, la an taghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata raka'atin wa la an taghdu fata'allama baban min al-'ilm umila bihi aw lam ya'mal khairun laka min an tusalliya alfa raka'atin aw kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Ni mudah-mudahan jadi semangat kat kita untuk main menuntut ilmu lagi. Nah, tuan-tuan yang main ni dengar ni rasa semangatlah sikit. Kita nak bercakap dekat orang yang tak main, nak bagi dia main. Tuan-tuan, insya-Allah lah. Bila kita ni bila dah melekat dah rasa sedap tu, kalau tak main tu rasa gelisah. Betul tak tuan-tuan? Kalau malam ni tiba-tiba ada kuliah, tahu ada orang main rumah pula. Assalamualaikum. Salam. Insya-Allah. Ya Allah, bila sampai ni? Dia baru sampai ni. Oh, dekat maghrib. Takkan nak suruh dia balik dulu. Hampir balik dulu, esok main late kan. Lagi lepas isyak main lah, aku nak pergi masjid ni. Dah dia main rumah. Sila insya-Allah. Oh, saya mana hujung macam mana mau okey lah, perjalanan apa mau letih penat apa. Saya aku nak masak Maggi kan. Jamu Maggi je. Dah main terkejut mana dah benda lain rumah. Masak Maggi apa semua. Lepas tu main maghrib. Malam ni ada kuliah. Dia gelisah lah. Betul tak ni? Ada tak perasaan dia tu? Ada. Baguslah. Dia gelisah lah, ya Allah, macam mana dia nak abang tak. Kita nak bagi tahu kat dia kata ada kuliah boleh nak pergi lagi, dia kata kita baik sangat pula dah. Dia dah. Itulah
Malam ni ada ustaz ni dekat masjid tu. Tu oh, ustaz mana tu? Ustaz tu lah. Ustaz biasa asal mengajak kat kampung ni lah. Tapi tu lah malam ni dia ada kuliah tu. Kita nak abang nak bagi hil kat dia, kita pergi masjid. Dia kata tu, oh tak apalah. Biarlah dia kuliah, kita duduk sembang-sembang. Tak faham bahasa. Tapi kita tak seronok tahu pasal apa? Hati dah melekat kat masjid. Hati dah melekat dekat majlis ilmu. Maka Nabi SAW, Allahumma salli tuan-tuan, kita doa apa ni? Kita doa bagi rasa manis duduk majlis ilmu ni dia sampai mati. Kira kalau boleh tu nak mati pun dalam majlis ilmu ni. Mau tak mau tu? Dua orang je bunyi pun. Yang lain tak berapa nak berani bunyi. Betang mana pun mati tuan-tuan. Tengah tengok mak kilau pun boleh mati dengan main-main. Ni. Saya mak terkejut. Allah, qalu inna lillahi, lepas wayang tu jangan main-main. Kan maksudnya. Jadi tuan-tuan saya cuma kalau boleh nak mati tempat tengah duk buat ibadat. Tengah duk dalam majlis ilmu. Sallallahu alaihi Muhammad, tuan. Matinya dalam fi sabilillah. Pasal apa? Pasal duduk dalam majlis ilmu, orang yang keluar untuk menuntut ilmu ni seperti berjihad di jalan Allah. Matinya mudah-mudahan mati syahid akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak berani nak amin. Allahumma teringat Tuan Guru Ismail si Panjang tengah bagi ceramah. Lalu ada seorang tanya, Tuan Guru ajak bagi tahu Ustaz tentang takwa, takut pada Allah tu lagu mana? Tengah duduk live. Dia pun jawab tengah takut pada Allah lagu mana? Tahu meninggal orang yang tanya. Orang tanya tu lepas tanya meninggal. Tanya takut pada Allah tu lagu mana? Dahsyat dah. Tengah tanya soalan pun meninggal tuan-tuan. Tuan-tuan jangan tanya soalan lagi. Baik, mudah-mudahan hadis ni jadi semangat kita. Dia kata apa? Nabi kata dekat Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ya Abi Dzarrin, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, kata sallallahu alaihi wasallam. Engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu ayat dari kitabullah itu lebih baik bagimu daripada engkau solat sebanyak 100 rakaat. Bukan nak suruh kita tinggal solat-solat yang banyak tu, tapi nak cerita pagi-pagi keluar mai. Nak pergi mana tu Haji? Ada kelas Ustaz pagi ni, ngaji Ustaz, ada kuliah subuh. Mai duduk. Nak dapat beberapa ayat aja. Satu ayat aja. Satu ayat aja. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam, fata'allama ayatan min kitabillah. Satu ayat aja daripada kitab Allah. Satu aja. Lebih baik bagi kamu daripada kamu solat sebanyak 100 rakaat. Saya ni travel banyak tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Pi tahun ni penat jugalah. Khairul lagi penat dia buat kereta. Saya duduk belakang saya lena. Tapi penat jugalah. Sana sini. Tapi tang pagi-pagi punya kuliah tu nak pagi juga istiqamah. Semalam pukul 2.30 pagi dia ada dekat airport pergi hantar abang ipar pergi US. Sampai pukul berapa tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai pukul 6 pagi subuh baru sampai balik. 6.30 ada kuliah subuh. Mengantuk ni Allah saja yang tahu. Dia fikir pagi ni ada kuliah subuh ni. Nak buat tak buat. Nak buat tak buat. Dua kira tak larat, tak mau buat. Bawa kitab, bawa tok, pacak kamera. Buat juga. Buat habis. Pasal apa? Duk teringat Nabi kata apa? Satu ayat je yang kita belajar pada pagi hari tu khairun, lebih baik. Sallallahu alaihi wasallam min tusalliya mi'ata raka'atin, daripada kamu solat 100 rakaat. Orang utara kata khati'lah tuan-tuan.
ikhtiar. Cari, nak bagi dapat tu. Saya ada semua. Biarlah kita ni mudah-mudahan jadi orang yang dipilih oleh Allah. Sungguh. Ni cerita bukan main-main. Allah nak bagi kat kita ni tuan-tuan. Kadang Allah paksa kita ni. Kita komplain, kita duk komplain. Apa masjid ni sampai tak erti nak berhenti. Pagi-pagi orang kalut nak pergi kerja, kalut dia pula nak bagi tazkirah 5 minit lah, 10 minit. Tak fikirkah hai orang, kamu ada urusan, silakan kamu keluar. Ada orang yang tak ada urusan, dia nak dengar kalimat-kalimat kitab Allah, biar dia duduk dengar, apa salah dia? Betul tak? Sedih semua. Orang nak kelebihan tu waktu pagi tu. Buat. Kita tu nak bagi macam mana, nak bagi Allah bagi lapang juga untuk duduk saat walaupun sekejap. Dapat satu ayatnya. Dan kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sambung lagi Nabi kata apa? Wala an taghdu wa fata'allama baban. Dan seandainya pada pagi-pagi hari itu fata'allama baban minal ilm, dia mempelajari satu bab daripada ilmu. Salli ala sayyidina Muhammad. Satu bab daripada ilmu. Tadi satu ayat. Yang ni dapat satu bab daripada ilmu tu. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata apa? Umila bihi aw lam ya'mal. Daripada satu bab tu, sallallahu alaihi Muhammad, kemudian dia beramal dengan dia, ataupun dia tak beramal pun dengan dia. Dia mai pagi itu mengaji satu bab, dia beramal. Ada orang dia balik, dia tak dapat nak beramal satu bab yang dia mengaji tu. Maka kata Nabi SAW, khairun laka min an tusalliya alfa raka'at. Maka itu lebih baik bagimu daripada engkau solat sebanyak 1000 rakaat. Walaupun dia tak beramal dengan ilmu tersebut. La haula wala quwwata illa billah. Ish, kalau kita ni tahu sampai macam ni punya hebat ni tuan-tuan. Tak pagi-pagi tak mau buat kerja lain lah, nak duduk sat dalam majlis ilmu sat lah. Kan payah tunggu lama kadang-kadang tu, 10 minit, 15 minit, setengah jam sat duduk. Salat ala Muhammad. Lepas tu sat pergilah kerja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi salli ala Muhammad. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhumah, aku merendah diri ketika menuntut ilmu, maka aku akan dimuliakan ketika diminta mengajarkan ilmu. Abang dekat anak-anak kita ni ngaji ni merendah diri tak apa, tersudut anggap besar, tersudut anggap hebat. Kita pun serupa, ada ilmu. Saya ni bukan pandai tuan-tuan. Dah. Ada di kalangan tuan-tuan yang lebih alim pada saya. Anak-anak saya ni lebih alim. Ni anak-anak saya ni hafal Quran lebih banyak, lebih hebat daripada saya. Mereka lagi hebat daripada saya. Saya ada semua. Tapi bila tang mengaji, rendah diri. Rendah diri. Tu nak catat, tulis. Saya semua. Nanti dia akan dimuliakan. Ingat lagi sama. Sampai waktu nanti dia akan dimuliakan. Telah berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, aku mempelajari satu masalah ilmu itu lebih aku suka daripada berqiyamul lail. Kata Abu Darda radhiyallahu anhu. Telah berkata Ibnu Mubarak radhiyallahu anhu, aku hairan dengan orang yang tak pernah menuntut ilmu. Bagaimana dia boleh mendakwa dirinya mulia? Aku heran. Kata Ibnu Mubarak, heran aku ni. Dia kata dia mulia sedang mengaji tak main. Pelik. Sebab kemuliaan itu dia mesti berpunca daripada ilmu. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
Kata Nabi SAW. Dan telah berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadat sunat. Kata, oh kalau macam tu tak payah buat ibadat sunat. Tak. Jangan faham lagu tu. Bila kita menuntut ilmu, kita akan bertambah semangat untuk melakukan ibadat sunat. Ni yang boleh sembahyang ba'dah maghrib ni. Tadi yang bangkit sembahyang siapa sembahyang maghrib, ba'dah maghrib dia sembahyang. Tahu pasal apa? Pasal dia mengaji. Dulu zaman tak mengaji tak buat. Betul tak ni? Ha. Tu yang duk baca Quran, penderah sehari satu muka tu tahu pasal apa? Kemem mengaji. Dulu tak mengaji, Quran tak baca. Maksudnya, lagi dia mengaji, lagi bertambah amal. Lagi mengaji, lagi dia bertambah amal. Sebab tu mengaji tu, Salih Syahmat, lebih baik daripada buat ibadat sunat. Pasal dengan mengaji tu, akan automatik tambah ibadat-ibadat sunat dalam hidup dia. Salih Syahmat. Boleh? Yang kedua, amalan Sayyidina Muhammad yang akan meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli. Sebelum tu, kata Ibnu Qayyim, patah balik sikit dah, aku terlupa lagi. Kata Ibnu Qayyim, ilmu ni dia main daripada dua jalan. Yang pertama dia panggil ilmu jali. Ilmu jali ni ilmu yang nampak, ilmu yang terzahir. Maksud ilmu yang kita boleh dapat melalui penglihatan kita, pendengaran kita, pembacaan kita, akal kita. Ini macam kita duduk ni lah. Ilmu yang zahir dapat. Hang tahu mana tu amalan tu? Tadi ada kat kuliah ni ustaz cerita, tu dia panggil Salih ala Sayyidina Muhammad, ilmu jali atau ilmu akli pun dia juga. Yang kedua dia panggil ilmu khafi, ilmu yang tak nampak. Ilmu khafi ni tuan-tuan, ilmu yang dia Allah bagi kat dia bila hati bersih. Hati bersih, hati suci, taat dekat Allah, membesar dengan rezeki yang halal, tak buat maksiat, Allah akan bagi nama dia ilmu Sayyidina khafi. Ilmu khafi ni tuan-tuan, Sayyidina Muhammad, dia boleh jadi ilmu jali tadi, ilmu jali dia boleh jadi dengan kita banyak baca Quran, belajar Quran, dengar ceramah-ceramah agama, duduk dalam majlis ilmu, kita beramal dengan apa yang kita belajar, kita mengajak, kita menyampaikan apa yang kita tahu, kita bertanya kepada orang yang bila kita tak tahu, dan kita melihat kebesaran-kebesaran Allah sallallahu alaihi wasallam melalui hukum alam. Ini semua dia panggil ilmu jali. Yang kedua tadi panggil ilmu khafi, ilmu yang tersembunyi ni. Ada satu daripada ilmu khafi ni dipanggil ilmu laduni. Ilmu laduni ni, tapi bukan ilmu dia duduk saja tahu-tahu, oh esok ni macam mana hang tahu ni? Aku dapat ilmu laduni. Betul? Ilmu laduni ni tuan-tuan disebut pancaran nur Allah dalam hati manusia. Dia anugerah Allah bagi dekat kita. Dia ada. Tapi syarat dia apa ni? Sayyidina Muhammad, Allah sebut dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Syarat nak dapat ilmu laduni ni, nombor satu sekali kata, wattaqullaha yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Bertakwalah kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan ilmu kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui tentang segala sesuatu. Syarat nak dapat ilmu laduni ni, nombor satu sekali, kena jadi orang yang bertakwa. Pakai selok pendek berjalan, sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana nak dapat ilmu laduni? Duduk dalam maksiat. Saya Muhammad, mak ni duduk tepi longkang, Salih Muhammad, pakai seluar koyok-koyok, isap rokok tak berhenti,
Ni, tahu kata apa? Saya dapat ilmu laduni. Macam tak kena. Semayang tak semayang. Mana tahu ni? Allah bagi ilmu dapat. Syarat nombor 1 nak dapat ilmu dia, takwa. Apa yang Allah perintah dia buat, apa Allah larang dia tinggal. Tu kunci nombor 1 nak dapat ilmu laduni. Yang keduanya nak dapat ilmu laduni, kata Nabi SAW, man amala bima ilman warasahullahu ilman ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang dia tahu, maka Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang dia tak tahu. Alhamdulillah, ingat syarat yang kedua nak dapat nama dia ilmu laduni ialah beramal dengan ilmu yang kita belajar. Maksudnya nak sampai kepada dapat ilmu tu, dia kena belajar dulu. Bukan tak belajar langsung, kena belajar dulu. Dia beramal dengan ilmu yang dia belajar, baru Allah akan bagi pada dia ilmu yang dia tak belajar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang kedua, peringkat kedua nak pi kepada darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah beriman kepada Allah. Tadi berilmu, kemudian yang kedua beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan baik, macam mana nak cerita dapat darjat yang tinggi kalau dia tak beriman? Dan macam mana nak tambah keimanan kalau dia tak belajar? So yang boleh dapat iman yang sempurna, boleh tinggikan iman, boleh dapat apa kemanisan iman, semua tu mai daripada peringkat yang pertama, nama cari ilmu dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Zaman Nabi Musa alaihi salam, antara yang terawal beriman kepada Nabi Musa AS siapa? Allah sebut dalam surah Taha, fa'ulqiyas sahara sujjada qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Lalu para ahli sihir itu tunduk bersujud seraya berkata, kami telah beriman kepada Tuhannya Harun dan Tuhannya Musa. Orang yang paling awal di antara yang terawal beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ialah ahli sihir Fir'aun. Sebab puncanya nak lawan sihir, bila nampak pada zahir perbuatan Nabi Musa AS tu bukan sihir, maka atas ilmu mereka tu, ini yang kami mengaji ni bukan sihir ni. Akhirnya menjadikan mereka beriman pasal waktu tu mereka tahu yang berlaku di depan mata mereka itu bukan sihir tetapi mukjizat. Cerita dia apa? Pasal apa mereka beriman? Pasal mereka ada ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang apa yang berlaku di depan mereka tu. Mereka duk mengaji dah pasal sihir. Ni bukan sihir ni. Sihir ni bukan macam ni. Ini mesti yang lain daripada sihir. Ini mesti kelebihan yang dimiliki oleh Musa. Maka apa yang berlaku? Terus sujud kepada Nabi Musa sujud kepada sebab jatuh bersujud kepada Allah, dan dia kata kami beriman kepada sallallahu alaihi wasallam, Tuhan Harun dan Tuhan Musa. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni cerita kepentingan iman. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, yudkhilullahu ahlal jannah al-jannata yudkhilu man yasha' birahmatih wa yudkhilu ahlun nar an-nar thumma yaqulu unduru man wajadtum fi qalbihi mithqala habbatin min khardalin min iman fa akhrijuhu fayukhrajuna minha humaman qad tahashu fayulqawna fi nahar al-haya aw al-haya fayanbutuna fihi kama tanbutul jannah ilal janibis sayl
Alam tarawha kaifa takhruju safra multawiyatan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina. Allah akan memasukkan ahli syurga ke dalam syurga siapa yang dia kehendaki dengan rahmat-Nya. Dan Allah akan memasukkan ke dalam neraka ahli neraka. Kemudian berkata, lihatlah kamu sekalian, siapa yang kamu dapati dalam hatinya ada seberat biji sawi saja daripada iman, maka keluarkanlah dia. Lalu dikeluarkanlah, maka keluarlah daripada neraka dalam keadaan gelap, hangus. Lalu dimasukkan mereka itu ke dalam sungai Al-Hayah ataupun Al-Haya. Kemudian mereka tumbuh di dalamnya seperti tumbuhnya bijian selepas banjir. Tidakkah kamu lihat ia bagaimana dia keluar dalam keadaan sangat elok, dilihat lagi berbau harum. Hadis riwayat Imam Muslim. Cerita kepentingan iman ni, nak capai darjat lagi tinggi iman, lagi tinggi darjat di sisi Allah. Hatta orang yang sebesar zarah aja imannya masuk neraka, Allah suruh keluar balik. Ni bukan cerita darjat tinggi-tinggi ni, layak duduk dalam neraka dah. Tuan-tuan, iman besar zarah dia, iman besar ni ya, sak biji sawi, masuk neraka dah. Allah kata bawa keluar ni. Apatah lagi orang yang makin besar, makin tinggi, makin tinggi iman dia kepada Allah, maka lagilah Allah sangat menjaga. Bukan sekadar orang-orang yang beriman daripada kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falhum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surah saya semat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabi'in, siapa-siapa sahaja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan melakukan kebajikan, mereka akan mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada merasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahawa orang-orang beriman dan beramal soleh, tak kiralah mereka ni orang Yahudi ke, orang Nasrani ke, orang Sabi'in ke, asal mereka beriman dan mereka ada salih Muhammad melakukan amal soleh, maka mereka termasuk dalam keadaan orang-orang yang berjaya dunia hingga akhirat. Yang ketiga, yang pertama ilmu, yang kedua iman, yang ketiga takwa. Takwa. Nak mudah faham takwa ni kita sebut macam duk sebut khatib dia sebut tiap-tiap minggu atas mimbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan kita melaksanakan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan kita meninggalkan segala larangan dan tegahan daripada Allah, tu nak mudah faham apa yang dimaksudkan dengan takwa. Basic dia macam tu je. Apa yang Allah suruh buat belakang, apa yang Allah larang tinggal belakang. Bunyi senang, senang. Nak buat susah dengan memek. Tidaklah saja. Nabi kata, seorang sahabat tanya, afara'aita ya Rasulullah, apa pendapat kamu ya Rasulullah? Dia kata, kalau aku solatan maktubat, aku semayang yang wajib-wajibnya, salli ala sayyidina, wa sumtu Ramadan, aku puasa bulan Ramadan saja. Kata sayyidina, salli ala sayyidina, aku menghalalkan apa yang telah Allah halalkan dan aku mengharamkan apa yang telah Allah haramkan. Dan aku tak tambah sikit pun lebih daripada tu. Apakah aku akan masuk syurga? Kata Nabi SAW, na'am, ya, masuk syurga. Basic macam tu je. Semayang 5 waktu jangan tinggal, puasa bulan Ramadan jangan tinggal, ada time bayar zakat kena bayar zakat, ada mampu untuk pergi haji, pergi haji.
Salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang Allah halal, halal belakang. Apa yang Allah haram, tinggal belakang. Masuk syurga dah? Masuk syurga. Tu basic dah. Tapi kita semayang tadi sempurna dah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Semayang tadi 4 rakaat ke 3 rakaat. Yang benda hilang pun boleh jumpa dalam semayang. Dia jumpa tok guru dia, dia kata, "Syekh, barang saya yang sangat istimewa ni hilang, tak tahu mana. Boleh tak Syekh tolong habaqkan saya, Ustaz? Tunjuk Ustaz, cerita Ustaz, jalan lagu mana saya boleh dapat barang saya hilang ni?" Ni saya nak bagi satu amalan kat tuan-tuan. Kalau tuan-tuan barang hilang, takatlah ni saya duk bagi kat orang tu, biiznillah, dengan izin daripada Allah, orang jumpa lah. Dengan izin daripada Allah, biiznillah. Dan tuan-tuan barang hilang ni ceritanya waktu saya duk mengaji kat Yaman dulu, handphone saya hilang. Handphone jatuh, pergi mengaji, masuk naik motor, pakai jubah ni, selak tu, bubuh handphone dalam poket, dia jatuh. Saudara Muhammad. Lepas tu cari-cari tak jumpa. Dia gelisah kita kat dalam tu, macam mana nak telefon balik kampung lah, macam mana. Tu kawan saya kata apa? Hang baca surah ni, hang yakin. Hang tak yakin tak dia kata, kena yakin boleh jadi. Tapi kena yakin lah. Rezeki Allah kan bagi. Setakat lah ni dapat dia kata. Ada seorang tu main pelajar daripada Malaysia, tertinggal kamera tu atas taksi. Amal kata, dia boleh main hantar balik dapat dia. Kita pun yakin. Syarat tu hang kena yakin. Hang tak yakin tak dia. Surah Luqman ayat 16. Baca tu. Surah Luqman ayat 16. Salih ala Sayyidina Muhammad. Macam-macam lah pengalaman ni. Orang hilang cincin, Sayyidina Muhammad hilang laptop, macam-macam. Alhamdulillah dapat balik, alhamdulillah, dengan izin daripada Allah. Syarat tu Surah Luqman ayat 16. Salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia tanya tok guru dia. Dia kata, "Syekh, barang saya hilang, boleh tak tolong bagi tahu tak siapa amalan-amalan apa yang boleh nanti." Dia kata apa? Hang balik lagi, hang semayang 2 rakaat. Hang semayang 2 rakaat, hang semayang 2 rakaat, semayang 2 rakaat sampai hang dapat tahu tam mana hang dapat. Tam mana benda tu hang letak. Dia pun balik-balik, Syekh suruh semayang. Allahu Akbar. Elok angkat takbir je. Nampak tu tam mana tak. Tak tahu ni rupanya. Dia pun terus bagi salah, esok berjumpa. Terima kasih lah Syekh, betul lah yang Syekh kata tu. Rupa-rupanya semayang tu kita boleh jumpa benda yang kita hilang. Dia kata bukan semayang tu boleh jumpa benda yang hilang, tapi nak tunjuk kata betapa hang tak khusyuk je lah semayang. Memang kita kata kunci tak mana, benda tak mana. Allah Akbar. Tak betul letak banyak. Betul. Dan subhanallah, saya nak cerita mayang kita tu tadi pun sobat je, tak selalu tunjuk soleh sangat lah kita ni. Mana ada khusyuk. Bila tahu semayang kita tak ada khusyuk, tahu kata ibadat kita tak sempurna, buat apa? Kita kena top up dengan yang sunat. Topan. Imam Ghazali susun taqwa ni daripada 4 huruf. Susun perkataan taqwa tu. Ta, qaf, waw, ya. Saudara semua. Bukan TAKWA. Tu kedai nasi ganak makan. Jom kita pergi taqwa. Jom. Taqaf wa ya. Ta maksud taubat. Orang yang bertakwa, orang yang banyak taubat. Waw maksud wara'. Orang yang bertakwa, orang yang wara' dalam hidup. Wara' ni bukan jalan tunduk, selekeh, baju putih kuning kat leher ni. Kan itu, boleh tu waraknya. Tu nama warak dong wabar pun. Warak ni tuan-tuan salah semat. Dia orang yang sentiasa berhati-hati dengan apa yang dia nak buat. Ni kalau aku buat ni saya aku dapat apa? Kalau aku buat ni saya kalau aku mati tengah buat ni, mati baik ke mati buruk? Ni kalau aku nak pergi tempat ni saya kalau apa-apa. Baru ada orang mesej kat saya kata saya. Baru kata saya. Dia kata apa? Ustaz dah tengok kamat kilau. Dia kata. Dia tanya tu pasal apa, dia nak minta approval untuk dia pergi tengok lah. Saya pun tak tahu.
Tuan-tuan tanya saya tak pergi. Pasal apa? Saya tak mau masuk panggung wayang. Tak sanggup lagi saya nak masuk panggung wayang, saya minta maaf. Dan saya tak sanggup nak bagi anak-anak saya ni masuk panggung wayang. Tak mau. Sebab rasa tak warak. Tuan-tuan gambar dah nak ikat sorban masuk panggung wayang. Kalau tempat tu elok, apa masalah masuk ikat sorban? Dia ni tak rida tabung. Kita masuk panggung wayang tengok mak kilau buka sorban, bubuh tengkolok. Pasal apa bubuh yang tu? Pasal tak payah ikat sorban. Yang ni tak nampak sangat syekh dia. Lepas tu nampak pula cerita tu sesuai dengan karaoke lah tu. Buat pilah apa alasan pun, tuan-tuan doa je jangan matilah panggung wayang tu. Dia lah. Kalau matilah panggung wayang tu. Salih alaihi wasallam. Dan tempat bukan kau boleh tahu. Tak kira tak mana boleh mati. Bagi mereka pergi hantar anak-anak mereka pergi. Ada anak dia dapat kerja kat KL. Satu keluarga pergi hantar anak pergi kerja kat KL. Balik on the way balik accident satu kereta. Meninggal. Tinggal anak semua. Kalau dia tahu kata hari tu dia nak meninggal, dia pergi hantar anak-anak dia. Tak hantar. Dia tak tahu. Tuan-tuan nak pergi tengok mak gila tuan-tuan. Tuan-tuan yakin tak tuan-tuan tak mati dalam mengwayang? Ataupun paling tidak dalam perjalanan tu boleh jadi tak kita accident ke, kita mati ikut jalan? Tak tahu. Kalau tak, kalau rasa kalau mati dalam tu mulia, okey silakan. Agak-agak masuk soal seorang AJK Surau At-Taqwa Taman Medan. Ini surau apa ni? Oh, senang surau silat. Patut tuan-tuan tak gelap. Seorang AJK Surau Al-Husna Taman Medan telah meninggal dunia ketika menuntun mak kilau di panggung wayang abad. Agak-agak orang respon macam mana? Masya-Allah. Husnul khatimah. Ya kata tu. Ni ahli syurga ni, ya Allah, hebatnya. Ada orang kata gitu. Orang kata tak ada tempat leka, tempat long dia nak mati. Tak tahu. Orang warak macam mana? Orang warak, hati-hati. Kalau aku buat ni lagi macam mana? Kalau aku mati tengah buat ni macam mana? Kalau aku mati dalam perjalanan ni macam mana? Kalau jadi pahala, silakan. Ni aku nak share benda ni, aku nak tulis kat Facebook ni. Kalau aku share ni lagi, macam mana? Kalau jadi pahala, jadi dosa. Dia timbang tu. Ni orang warak kan? Taqwa, ya, yakin. Ending dia. Yakin dia apa? Dia tahu semua perbuatannya dilihat oleh Allah. Dia tahu ada dosa pahala. Dia tahu ada syurga neraka. Dia tahu ada timbang hisab. Maka orang ni akan jadi orang yang paling baik akhlaknya. Sempurna taqwa ya ni, dia punya ciri-ciri dan sifat orang yang bertakwa di sisi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Last sekali yang keempat, selepas dia mengaji, berilmu, lepas dia beriman, kemudian dia bertakwa, yang keempatnya dia beramal. Nah, jadi orang yang darjat tinggi di sisi Allah kena ada amal. Salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahli as-samawati wal ard hatta an-namlata fil juhriha wa hatta al-huta yusalluna 'ala al-muallim an-nas al-khair. Tengok ni. Hey Allah, keutamaan orang alim daripada orang abid seperti keutamaanku daripada orang yang paling rendah di antara kamu. Nabi sambung lagi berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikat serta penduduk langit dan bumi, bahkan semut yang duduk dalam sarang dia, sehingga ikan yang duduk dekat dalam laut itu, semua akan berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Dan bersama Allah, hebatnya alim ulama ni, subhanallah. Orang yang duduk mengajar Allah, para malaikat, semut dalam tu pun duduk selawat kat dia, mendoakan kebaikan-kebaikan untuk dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, nombor satu amalan yang kita nak kena buat untuk jadi
Dia angkat darjat kita di sisi Allah SWT. 5 minit kita berhenti. 5 minit kita berhenti insyaAllah. Nombor 1, pemaaf. Payah nak buat ni. Tapi tuan-tuan nak darjat ditinggi sisi Allah, jadi orang pemaaf. Maafkan orang. Terus simpan. Terus simpan nanti. Aku meluat dengan orang tu. Aku ingat sampai mati. Aku tuntut ke akhirat. Hang tak tahu dia buat apa kat aku. Maaf. Tuan-tuan nak tenang dalam hidup, bukan takat tenang dunia, tenang akhirat. Maafkan. Betul. Macam orang kampung saya sebut, forgive and forget. Kita forgive boleh, forget susah. Tapi Ustaz, kalau saya maaf Ustaz, cakap ya, hati Ustaz, dalam hati, jauh di sudut hati saya ni masih ada rasa Ustaz. Boleh tak? Manusia memang lagu tu, kita bukan robot. Kita manusia. Hati ni ada. Tapi tak payah duk kira sangat tahu ni. Buat macam kita maafkan dia. Tu payah tu. Kita lah ni, dia lalu nampak dia salah, kita pun nak ni. Sekarang ni. Apa ni? Pasal apa ni? Nampak dia main. Dia semayang tadi, kita masuk-masuk tu, masuk-masuk, kita pun tak perasan tengok ada kosong tu. Kita pun duduk. Allahu Akbar. Rokok-rokok. Baik, kaki ni macam kedai. Jeli sikit. Allah, silap orang pula duduk tepi kau ni. Lepas tu rasa macam besar, rasa macam nak berhenti semayang, rasa macam nak mundur pergi belakang. Sekali nak bagi salam macam mana ni? Nak balik lagi tengok dia duduk kat sebelah kaki, dia nampak kita pula. Allah, gelisahnya. Sekali tengok dia tukar kereta, kita gelisah. Tengok lagi dia apa, kita gelisah. Tengok dia sembang dengan kawan kita, kita gelisah. Tu cerita apa pasal aku pula tu, mengata apa aku. Tuan-tuan, hidup gelisah aja. Lalah kena penyakit darah tinggi. Pasal apa? Duk sakit hati orang. Tuan-tuan. Tapi kan dia. Yang Allah kata apa? Nabi SAW sebut. Allah sebut dalam Nabi SAW sebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ma naqasat sadaqatun min mal wa ma zadallahu 'abdan bi afwin illa 'azsan wa ma tawadda'a ahadun lillah illa rafa'a Allah atau kama qala. Sedekah itu tidak akan kurangkan harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambahkan kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri kerana Allah, melainkan Allah akan mengangkat darjatnya. Belajar maafkan orang. Sudahlah. Biar dia lah. Rezeki dia Allah ya. Bila dia buat zalim kita, biar dia lah. Maaf. Belajar maafkan orang. Susah nak buat. Tapi yang kita mengharapkan ialah kemuliaan yang Allah bagi kat kita di sisi Allah. Perbanyakkan sujud. Nabi SAW, alaika bikafratis sujud, fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajatan wa khatta 'anka biha khati'atan. Rawahul Muslim. Nabi kata, perbanyakkanlah sujud, kerana sesungguhnya kamu tidak sujud, melainkan Allah akan mengangkat darjat kamu dengannya serta menghapuskan dosa. Perbanyak sujud ni maksud banyak sembahyang lah. Masa kita tengok dia sujud aja, lepas sujud boleh buat apa Pak Long? Mengangkat darjat. Bukan, maksud banyak sembahyang. Sedang ada semua. Satu sujud kita buat, satu darjat Allah. Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dia ni duk khidmat dengan Nabi. Nabi sayang kat dia. Sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabat Nabi dia kuat khidmat. Nabi sayang kat dia. Nabi kata, Rabi'ah, kau mintalah apa-apa yang kamu nak minta, aku akan minta pada Allah bagi kat kau. Betul Rasulullah? Kalau tuan-tuan Rasulullah kata betul kat kita nak minta apa? Kalau saya lah, tunggu Rasulullah nak balik type tu. Orang panjang elok tu. Nak minta pun yang baik-baik lah, bukan dia minta yang tak elok. Dia nak doa Nabi makbul pun. Dia kata satu Rasulullah, kita satu je. Apa dia? Rasulullah, doakan saya agar saya dapat bersama dengan kamu dalam syurga.
Oh, dia nak duduk dengan Nabi SAW dalam syurga. Kalau dia dapat duduk dengan Nabi SAW dalam syurga, maksud dia apa? Dia dapat darjat paling tinggi. Sebab Nabi SAW darjat paling tinggi. Dan dia tahu kalau dia dapat darjat paling tinggi dalam syurga, masuk kat dunia ni tak apa lah tuan-tuan. Sap-sap suya. Harap apa? Saya pun darjat tinggi syurga. Tak, Nabi SAW kata apa? Nabi kata, bantulah aku untuk dapat apa yang kamu minta tu dengan alaika bika sujud. Perbanyaklah engkau sujud kepada Allah. Fa innaka la tasjudu lillah sajdatan. Sesungguhnya kamu tidak sujud dengan setiap sujud itu melainkan rafa'akallahu biha darajatan. Allah akan mengangkat bagi kamu satu darjat. Dan Allah akan mengampunkan dengan satu. Amalan yang ketiga, sallallahu alaihi wasallam, banyak berulang pi masjid. Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi, idza tawadda'a fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjid la yuridu illa as-salah la yanhazuhu illa as-salah lam yakhtu khattan lam yakhtu khatwatan illa rufi'a biha darajatan. Kata Nabi SAW, sallallahu alaihi wasallam, seorang perelokkanlah wudu'nya. Kamu perelokkanlah wudu', kemudian pergi ke masjid untuk mendirikan solat semata-mata, dan tidaklah dia melangkah dengan satu langkah kecuali akan diangkat dengannya satu darjat dan akan dihapuskannya satu dosa. Malaikat akan mendoakannya selagi mana dia berada di masjid yang dia mendirikan solat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan amalan yang keempat yang terakhir pada hari ini, sallallahu alaihi wasallam, ialah memelihara wudu. Sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ala adullukum ala man yukaffirullahu bil khataya wa yazidu bihi fil hasanat. Qala bala ya Rasulullah. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW sebut, ala adullukum ala man yuhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Mau tak aku tunjuk pada kamu amalan yang akan mengampunkan dosa dan akan mengangkat darjat? Itsbaghul wudu' 'ala al-makarih wa kathratul khuta' ila al-masajid wa intidharus salah ba'da salah. Kamu perelokkan wudu' waktu sukar, kamu perbanyakkan langkah kaki kamu ke masjid, dan kamu menunggu waktu solat selepas kamu selesai daripada solat. Ini amalan. Ini yang saya sebut awal tadi ni. Yang saya nak kata, hujung sekali saya sebut apa kelebihan kita duduk dalam majlis ni. Tuan-tuan, perelok wudu elok-elok, Allah akan bagi dekat kita ampun dosa, angkat darjat. Nombor dua, jalan kaki mai ke masjid ni, Allah bagi pahala, Allah ampun dosa, Allah angkat darjat. Yang berikutnya apa? Ni, duduk selepas sembahyang, tunggu nak masuk sembahyang lagi satu. Siapa yang dapat kelebihan ni? Ni yang kat depan saya. Tadi main sembahyang maghrib, tunggu sampai sembahyang isyak. Tuan-tuan dapat apa? Dia panggil muntizar salah ba'da salah, menunggu waktu sembahyang selepas selesai sembahyang. Dan kelebihan ni, tuan-tuan duduk depan saya ni dapat. Dan mudah-mudahan kita istiqamah pada setiap hari main duduk dalam majlis ilmu lepas pada maghrib, dan kita akan rangkul kelebihan ini. Allah bagi kat kita pengampunan dosa, dan Allah akan mengangkat darjat kita. Sampai bila? Sampai kita dijemput untuk kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan jadi manfaat dekat saya, manfaat pada kita semua, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam kelompok orang-orang yang diangkat darjat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya semak, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk kita beramal dengan ilmu yang kita belajar. Dan doakan kami, doakan saya, insya-Allah. Depan saya ni anak-anak kami daripada batch yang keempat daripada madrasah kami. Batch pertama, batch kedua, batch ketiga semua dekat sambung mengaji kat luar. Kalau kadang-kadang tinggal ni batch keempat yang baru masuk tahun ni. Saja bawa pergi jalan-jalan, kan? Saya semak dah
baru lepas balik cuti raya, maklum sajalah nak main balik tu berat sikit, kita buat pergi berjalan. Bagi semangat sikit. Kita doa-doa lah anak-anak kita ni supaya mereka ni jadi alim ulama yang hebat satu hari nanti. Mudahkan mereka untuk belajar, berikan kekuatan untuk belajar, kesihatan dan sebagainya. Dan tadi bawa pergi ziarah ma'had yang kita sedang bangunkan di Tanjung Minyak Melaka. Yang kami masih memerlukan 3.5 juta lagi kat sana. Dan kos keseluruhan kita 5 juta. Kita dah collect dalam 1.5 million, 1.5 juta, ada 3.5 juta lagi kita nak cari. Tuan-tuan, kat belakang tu ada tabung, insyaAllah tuan boleh bagilah suara sikit. Kalau tuan rasa nak wakaf, silakan. Alhamdulillah, marhaban, tuan nak bagi infak, silakan. Saya ingat dengan ramai kita malam ni, insyaAllah 35 juta kita dapat Alhamdulillah. Rupiah. InsyaAllah. Aku qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.